Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya kasihi DJ Nazri selaku penerbit rancangan Makarimul Akhlak, seterusnya sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini dalam rancangan Makarimul Akhlak kita dapat meneruskan lagi perbincangan kita dari semasa ke semasa dengan tajuk-tajuk yang pelbagai. Untuk pada kali ini kita akan bincangkan satu tajuk berkaitan dengan muhasabah diri. Sengaja saya pilih tajuk ini kerana inilah masa-masa yang terakhir atau hari-hari terakhir daripada minggu yang terakhir untuk kita khatimahkan 1435 Hijrah, dan insya-Allah akan datangnya lembaran 1436 Hijrah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, setelah pejan-celep bekerja, berbual, duduk di rumah, pergi ke pejabat, pergi ke pasar, pergi ke sekolah, dan pelbagai bentuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, sedar tak sedar, betapa pantasnya masa tiba-tiba kita berada dalam masa yang terakhir daripada 1435 Hijrah. Itulah masa. Benarlah kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya aku belajar daripada ulama tasawuf ini, salah satu daripadanya ialah al-waktu kasayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu tu ibarat seperti mata pedang. Kalau kamu tak pancungnya, maka dia akan memancung kamu. Maksudnya ialah apabila kita berhadapan dengan musuh, musuh mempunyai sebilah pedang, kita juga mempunyai sebilah pedang. Bagaimana keadaan kita? Dia berlawan dengan kita dan kita berlawan dengannya. Satu masa kita ada peluang untuk memenggal lehernya, tapi kita biarkan. Maka kesempatan itu dia bingkas balik, dia gunakan pula, akhirnya kita yang terkorban. Dalam bahasa yang mudah, waktu adalah kehidupan. Itulah nilai masa sebenarnya. Untuk kali ini, marilah sama-sama kita semak sikit dalam bab hubungan kita dengan Tuhan, bab kehidupan kita, sejauh mana kita akan dipahlakan oleh Allah untuk kita mendapat kedudukan yang mulia dan terpuji di sisinya pada mizan hasanatnya yang kita nak raih, untuk kita benar-benar menjadi golongan terbaik dan terpilih. Sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi sekalian, antara muhasabah yang mungkin kita boleh tengok, pertama sekali hablum minallah. Sepanjang setahun baru-baru ni yang kita akan tinggalkannya, bagaimana prestasi solat kita? Bagaimana prestasi solat kita dalam setahun tu? Berapa kali kita solat dalam waktu? Biasanya hampirlah kita sembahyang dalam waktu. Tapi berapa kali kita sembahyang di luar waktu? Adakah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, atau berkali-kali, ataupun itulah. Maka ini kena buat satu perubahan. Masih lagi dalam bab solat, dalam setahun tu, berapa kali kita ke masjid untuk solat berjemaah di masjid atas surau? Yang ni berat sikit lah. Kita cuba tengok balik diri kita. Nak tahu mudah je, dalam seminggu tu, berapa kerap kekerapan kita ke masjid? Sekali ke, 2 kali ke, 3 kali ke, 4 kali ke?
Sedangkan kita ada 5 waktu sehari semalam. Maka pada masa itu, kita ambil cara mudah, separuh daripada masa kita ke masjid atau kurang daripada itu. Dan kalau kurang pula, berapa banyak? Hanya sekali sahaja dalam seminggu ke masjid sebab wajib sembahyang Jumaat. Atau kerana nak baca Yasin pada malam Jumaat. Ataupun kita boleh mampu untuk buat 2 kali. Atau 3 kali. Sewajarnya kita akan cuba dapatkan seberapa banyak kita boleh untuk melaksanakan ibadat solat ini. Mungkin kita boleh datang ke masjid 10 kali, 8 kali, 7 kali atau berkali-kali. Kita boleh lakukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita mahu melaksanakannya dengan sebaik-baik mungkin. Kita boleh lakukan, tuan-tuan. Tapi bagaimana azam dan tekad kita? Kita akhirkan masa-masa kita untuk terakhir ini sebelum menjelmanya bulan dan tahun baru dengan kita cuba menjadikan kaki kita langkah ke masjid. Kereta kita kenal di mana masjid untuk diparking dan dia untuk kita solat di sana. Ambillah sejuzuk masa dan wakafkanlah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebulan setahun ini, berapa kali kita solat berjemaah? Ini pun satu hal yang cukup penting. Dalam setahun ini, berapa kali kita boleh ajak isteri dan anak-anak kita menuju ke rumah Allah? Maka, kalaulah banyak, jawapannya Alhamdulillah. Tapi kalau sedikit, jawapannya amat rugi dan parahlah dalam kehidupan kita. Justru, hadirin, hadirat, sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi sekalian, inilah perkara yang penting untuk kita ubah. Kalau kita baik, menjadi lebih baik. Kalau kita lebih baik, menjadi terbaik. Dan penting juga kita mengistiqamahkan diri kita dalam hal ini. Sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi sekalian. Contoh yang kedua, sebagai muhasabah, kita dan Al-Quran. Dalam setahun ini, berapa kali kita khatam Quran? Sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali atau tak ada kali pun. Ini pun satu hal yang penting. Kadang-kadang kita cuba telusuri sedikit lagi. Dalam mana kita nak khatam Al-Quranul Karim itu? Bagaimana keadaan kita? Apakah hanya menanti Ramadan semata-mata? Atau kita ada agenda? Setiap hari berapa banyak kita baca Quran? Setiap hari apakah kita pernah pegang mushaf Al-Quran? Apakah ayat terakhir dan bilakah waktu terakhir kita baca Quran? Apakah kita menjarakkan daripada Al-Quran? Apakah kita memulaukan dan menghijrahkan Quran daripada kaumus kehidupan kita? Ini semua menjadikan kita begitu insaf. Dek kerana kesibukan yang melampau dan kerana tidak ada agenda dalam kehidupan untuk baca Quran, menyebabkan Al-Quranul Karim begitu jarak daripada kehidupan kita. Kita tak tahu berapa hari dah kita tak pegang mushaf Al-Quran. Berapa ayatkah ayat yang terakhir yang kita bacakan selepas beberapa ketika kita tinggalkan. Ini semua adalah perkara yang merugikan dalam kehidupan kita. Kita tak baca Quran, sementara lagi kita tadabbur Al-Quran. Kita mengamali Al-Quran. Kita menghayati Al-Quran.
sehingga Al-Quran itu dapat mewatakkan kita dengan watak Qur'ani. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam itu ialah Al-Quranul Karim. Justru alangkah baiknya jika sekiranya kita merapatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran, mengulangi Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Bila rasa-rasanya kali terakhir sebuah keluarga berhimpun dan berkumpul, masing-masing pegang Al-Quran dan masing-masing mengalungkan bacaan Al-Quran secara jama'i dalam bentuk kekeluargaan. Saya teringat apa yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, berkenaan dengan kisah seorang yang terkenal bernama Ibnu Al-Idrisi, yang suka mengaji, membaca, mengkaji Al-Quranul Karim. Tak kala beliau hampir meninggal dunia, beliau berpesan kepada anak dan keluarganya, seraya berkata, wahai keluargaku semua, janganlah kamu kotori rumah ini dengan maksiat. Demi Allah, sudah 40,000 kali, sudah 4,000 kali aku khatamkan Al-Quran dalam rumah ni. 4,000 kali, tuan-tuan. Kita tengok kenapa? Kerana dia budayakan dalam hidupnya, agendakan dalam hidupnya untuk baca, untuk khatam Quran, untuk hayati Quran dan untuk jelmakan Al-Quran sehingga begitu terlekat dalam jiwanya, dalam hatinya dan bersebati dalam kehidupannya. Inilah cabaran yang juga besar bagi kita, tuan-tuan, untuk menghayati Al-Quranul Karim. Yang ketiga, sebagai contoh, bagaimana pula dalam isu zikrullah? Kalau kita tengok, kita ni payah nak sebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa yang tuan-tuan dengar daripada saya sebutan tadi, tak sampai pun seminit. Walaupun kita rangkumkan keseluruhannya, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alangkah baiknya kita mengambil sejuzuk masa kita yang sedikit, mungkin 10 minit cuma, atau kurang sedikit pun, dan kita memperbanyakkan zikrullah. Ya ayyuhallazina amanu zikrullaha zikran katsira. Hai orang yang beriman, maka zikirlah kepada Allah dengan zikiran yang banyak. Allah puji orang zikir padanya. Allah beri satu kemuliaan dengan menyatakan, fazkuruni azkurkum. Kamu zikirlah kepadaku, nescaya aku zikirkan kepada kamu. Ini menunjukkan kepada kita, setiap acara ibadat kita lakukan, makanya maslahah adalah untuk kita. Kerana Tuhan Maha Kaya daripada mengambil upah di atas ketaatan hamba-Nya dan mengambil faedah, kerana Dia sudah mencukupi segala-galanya. Itulah sifat al-ghaninya, istighna' an kulli ma siwah. Sedangkan semua makhluk iftiqarun ilaih kullu ma siwah, berhajat kepadanya. Itulah terbezanya Tuhan Allah Rabb al-Alamin dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Sidang pendengar Radio Aikim yang saya kasihi sekalian, begitu juga kalau kita tengok hubungan kita dari sudut zakat. Allah taklifkan kita bayar zakat, tunaikan zakat. Tak kala kita mempunyai harta dengan kadar yang tertentu, dengan nisab yang tertentu,
yang mana kita sepatutnya keluarkan zakat. Tapi kadang-kadang mengambil mudah sehingga tidak mengendahkan harta yang kita miliki adalah menuju ke arah suasana yang tidak baik, yang membawa kepada kecacatan untuk dipahlakan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya tidak layak untuk meraih mardatillah. Bahkan kemerdekaan Allah lah yang diundang dalam kehidupannya. Rugi 1000 kali rugi orang yang seumpama dan sepertinya. Sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi sekalian. Dalam isu kita menyambut Ma'al Hijrah tahun baru, sebagaimana kita masih lagi berminat untuk membincangkan muhasabah, saya nak pindah pula kepada isu tanggungjawab kita pada diri kita sendiri. Bagaimana keadaan diri kita? Cuba lihat hak diri kita. Memeliharanya supaya mentaati Allah. Memeliharanya supaya jangan menderhakai dan bermaksiat dengan Allah. Jadilah mata kita yang taat dan patuh pada Allah. Melihat perkara yang diizinkan Allah. Menyelamatkannya daripada perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah. Jadilah telinga kita juga selalu mendengar kalimatullah, alunan bacaan Al-Quranul Karim, mendengar hadis-hadis Nabi SAW, mendengar majlis ilmu, dan selamatlah daripada perkara, mendengar perkara yang boleh membawa kerosakan, kemusnahan, kelalaian dan juga kemaksiatan. Mendengar umpatan-umpatan yang tidak memberi sebarang faedah pada diri kita. Alangkah ruginya. Justru sepatut dan sayugia bagi seorang Islam jaga akan hakikat dirinya. Bila dia jaga perkara ni, dia akan dapat banyak meraih kebaikan. Termasuk juga dari sudut kerja dan tugasan kita yang ditaklifkan, bagaimana kita tunaikannya. Apakah berlaku dalam komus kehidupan kita rishwah, penipuan, pengkhianatan, curi masa kerja, tidak menjalankan amanah dengan semaksimum mungkin, seadil mungkin, sebaik mungkin. Semuanya ini menginsafkan kita dan menakutkan kita, menyebabkan kita tersentak daripada lamunan. Tuhan Rabb Al-Alamin, sebagaimana yang difirmankan Allah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Tidak ada perkara itu kecil dan besar kecuali ianya adalah ditulis, dicatat dan terpampang secara live, real di hari akhirat kelak. Atas tindakan kita itu, kita tak boleh nak lari daripada apa yang telah dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menggerungkan kita. Justru tepuk dada, tanyalah iman. Laksanakanlah ketaatan kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Inilah antara perkara yang cukup penting yang sepatutnya kita dambakan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam ruangan Makarimul Akhlak pada malam yang mulia ini, dan kita bincang tajuk muhasabah. Saya telah bincangkan hablum minallah, seperti solat, seperti baca Quran, seperti zikir. Dan saya juga bincangkan berkenaan dengan hak tanggungjawab terhadap diri kita, terhadap majikan kita, terhadap anggota kita dan semuanya. Ini juga perlu diambil prihatin dan caknaan dengan sebaiknya. Yang terakhir dengan masa yang terhad ini ialah berkenaan dengan isu kita dan juga apa yang kita sebut
sebagai tanggungjawab keluarga kita. Kalau kita seorang suami, bagaimana kita menyantuni isteri kita? Kalau kita sebagai seorang abah, bagaimana kita menjadi ketua keluarga untuk anak-anak kita? Kalau kita seorang ibu, bagaimana kita bersifat ihsani dan insani kepada anak keluarga kita? Kalau kita seorang isteri, bagaimana kita layan suami kita dengan sebaik mungkin? Kebertanggungjawaban yang telah kita pikul ini merupakan hal terpenting yang mesti kita selesaikan dalam komus kehidupan kita agar benar-benar mendapat apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelaksanaan amanah yang sebenar, sehingga kita termasuk dalam golongan yang menunaikannya yang benar-benar beramanah. Ingatlah pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kamu semua adalah gembala dan kamu semua akan ditanya tentang gembalaan masing-masing. Kalau ini berlaku, maka sudah barang tentu kita kena ambil kecanaan. Bayangkan kita punya 5 orang anak. Macam mana kita menyantuninya? Bukan sekadar masalah santun menyantung saja, besar daripada itu. Apakah kita boleh membimbing, membawa mereka ke arah keredaan Allah? Solat mereka, ibadat mereka, perangai mereka, akhlak mereka, tingkah laku mereka, cakapan mereka, adab mereka, semuanya perlu diambil kira. Yang ini kalau kita boleh kemukakan dengan sebaik mungkin, maka kita termasuk dalam golongan yang berjaya dengan sebaik mungkin. Jadi saya rasa sekadar itulah sedikit tazkirah pada akhir tahun ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula berkaitan dengan tekad, azam dan juga kita nak ambil sedikit iktibar daripada peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinatul Munawwarah daripada kota Makkatul Mukarramah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.